hanya 80 orang ahli parlimen dibenarkan bersidang. Saya telah ditanya oleh wartawan, apakah pandangan yang berhormat terhadap kenyataan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat yang mengatakan hanya 80 orang ahli parlimen yang akan dibenarkan untuk hadir pada persidangan parlimen bermula 26 Julai ini. Ada 5 perkara. Pertama, kita tahu bahawa Kerajaan Perikatan Nasional berada pada kedudukan yang sangat lemah dan tiada hala tuju. Ketidakcekapan mereka menyebabkan kita berada pada situasi hari ini. Keadaan COVID-19 tidak terkawal, manakala masalah-masalah yang lain gagal diatasi. Memandangkan persoalan ini berkaitan dengan had kehadiran, saya tidak mahu mengulas perkara pokok, iaitu sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai keabsahan untuk kekal di jawatan tersebut, sama ada kita boleh adakan proses undi percaya maupun undi tidak percaya. Tetapi dalam isu ini, saya ingin mencabar timbalan speaker maupun speaker sendiri agar membentangkan isu kehadiran ini sebagai perkara pertama apabila sidang bertemu pada minggu hadapan, iaitu nyatakan dengan terang adakah Yang Berhormat Ahli Parlimen bersetuju dengan cadangan agar hanya 80 orang ahli parlimen dapat masuk Dewan pada persidangan kali ini. Kerana saya pasti kalau diadakan pandangan di kalangan ahli-ahli parlimen, belum tentu kerajaan ada majoriti untuk kuasakan had 80 orang ahli parlimen. Perkara yang kedua, ini sebenarnya secara tidak langsung bertujuan menghadkan peranan ahli-ahli parlimen. Kita menantikan persidangan kali ini kerana kerajaan telah menangguhkan persidangan buat sekian lamanya menggunakan alasan darurat. Begitu banyak masalah di luar sana yang perlu dibincangkan, perlu dirungkaikan dan perlu mencari penyelesaian. Krisis COVID-19 ternyata seperti sudah berada di luar kawalan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebagai contoh, kes kematian tertinggi berkaitan COVID-19 telah direkodkan semalam. Tidak hairan kerana pengurusan isu COVID ini sangat kucar-kacir. Video-video yang sebelum ini saya telah kemukakan bagaimana pengurusan soal frontliners. Kita kemukakan mengenai kegagalan PKP. Kita kemukakan kegagalan lockdown kerajaan. Dan kita tahu daripada krisis pandemik ini, kegagalan kerajaan menjurus kepada krisis ekonomi. Masalah rakyat yang kehilangan pendapatan ini sangat real. Soal mereka yang hilang pekerjaan kesannya bukan hanya seminggu dua. Tidak cukup hanya sekadar dengan berbangga soal bakul makanan, kerana kesan rakyat hilang pekerjaan akan mengambil masa untuk diselesaikan. Dan kekhawatiran dalam isu ekonomi ini akan menjurus kepada keadaan yang lebih teruk, yang lebih parah. Sebagai contoh, kita tahu rekod terhadap kes bunuh diri ini naik mencanak dan pelbagai masalah yang akan timbul selepas ini. Ini belum kita bicara soal krisis anak muda. Anak muda di luar sana buntu apabila mempunyai kerajaan yang tidak peka dengan nasib mereka, malah masa depan kini sangat terumbang-ambing. Soal pendidikan, soal tuntutan agar yuran ini direndahkan dan sebagainya, seolah-olah tidak diambil peduli oleh kerajaan pada hari ini. Jadi sebab itu persidangan parlimen penting untuk ruang ahli-ahli parlimen. Kemukakan masalah bukan hanya isu-isu nasional tetapi juga di tempat-tempat yang tertentu. Contohnya di Johor Bahru ini, bila sempadan Johor Bahru Singapura akan dibuka. Perkara ketiga, soal SOP dan double standard. Mereka yang di luar sana perlu ambil maklum bahawa setiap ahli parlimen, setiap pegawai maupun staf, mereka yang ingin hadir dalam persidangan kali ini diwajibkan
untuk menjalani ujian swab pada hari Jumaat nanti. Bermaksud, kalau ada ahli parlimen yang enggan ambil swab test, maka beliau tidak akan dibenarkan masuk ke dalam parlimen. Kita juga tahu dalam soal SOP di parlimen telah diletakkan penghadang lut sinar antara meja tempat duduk ahli-ahli parlimen. Diasingkan, ada penjarakan, SOP itu telah diguna pakai. Masalah soal SOP, pelanggaran SOP berlaku di luar Dewan Rakyat. Kita masuk parlimen bukan nak buat kenduri makan durian. Yang duduk langgar SOP ni adalah menteri-menteri yang degil dan berkumpul beramai-ramai. Ini yang sebenarnya menimbulkan risiko yang besar kepada ahli-ahli parlimen yang bersidang kali ini. Menteri-menteri ini yang perlu dikawal supaya mereka ini tidak terus melanggar SOP. Perkara yang keempat adalah dari sudut politik. Tomahan yang dibuat oleh Perikatan Nasional adalah seolah-olah pihak pembangkang ingin menimbulkan isu politik. Kita mendesak parlimen bersidang kerana kita mahu isu-isu rakyat ini dibincangkan secara terbuka supaya ada semak dan imbang. Tetapi apa yang berlaku? Cadangan Timbalan Speaker, cadangan Perikatan Nasional, apabila 80 orang ahli parlimen dihadkan yang dibenarkan untuk hadir, 44 adalah di kalangan ahli parlimen blok kerajaan. 36 pula adalah di kalangan blok pembangkang. Ini bermaksud langkah menghadkan kehadiran ahli parlimen akan mewujudkan majoriti palsu, iaitu seolah-olah Perikatan Nasional ada 8 orang ahli parlimen lebih berbanding dengan pihak yang lain. Ini tidak betul, ini tidak benar, malah membuktikan bahawa pihak yang ingin mempolitikkan persidangan parlimen kali ini adalah Perikatan Nasional. Dan perkara yang kelima, kita tahu setiap persidangan kita masuk kerana kita hendak buat keputusan. Proses demokrasi yang kita amalkan, keputusan itu dibuat dalam Dewan Rakyat. Bagaimana keputusan itu dibuat? Melalui suara terbanyak ataupun melalui proses undian. Jadi sekiranya ataupun sememangnya apabila ada perkara yang hendak diputuskan untuk persidangan khas kali ini, bagaimana dengan proses undian? Adakah bilangan ini akan terus dikekalkan 44 lawan 36? Kita tahu ianya tidak masuk akal. Sebagai contoh, diwawarkan persidangan kali ini akan membincangkan soal pengisytiharan darurat, akan membincangkan ordinan-ordinan darurat yang telah diguna pakai. Jadi saya nak tanya, adakah kita hendak membolehkan mereka menggunakan ordinan darurat sebagai contoh untuk membuat perbelanjaan, membelanjakan ikut sesuka hati? Mana proses semak dan imbang? Sebab itu keputusan itu perlu dibuat melalui proses undian. Adakah kita bersetuju untuk memberi kuasa kepada kerajaan berbelanja tanpa melalui pembentangan di parlimen? Jadi sebab itu, sebagai kesimpulan, saya berpandangan bahawa cadangan daripada Timbalan Speaker untuk menghadkan kehadiran kepada hanya 80 orang ahli parlimen perlu diteliti semula. Ikuti 5 pandangan tadi supaya biarlah persidangan kali ini memberi ruang kepada ahli-ahli parlimen terlibat bersama dalam proses demokrasi kita. Jadi saya mohon sangat, tolong like, tolong komen, tolong share, tolong copy link supaya video ini sampai disebarluaskan dengan lebih jauh. Saya, Akmal Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru, Ketua Angkatan Muda Keadilan.